Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. So hari ini sahabat-sahabat semua menunjukkan ya begitu besarnya hipokrit ya parti lebay-lebay PAS ini. Parti PAS, kalau menteri besar lato-lato karaoke sampai pagi, ya karaoke di sana sini semuanya oke. Tapi kalau orang lain pula diharamkan, ya kalau karaoke di tempat mereka sendiri diharamkan, apa sudah jadi ini sahabat semua. Dan terkini adalah kenyataan daripada Presiden Lebay PAS yang makin terdesak ya, dengan pada pandangan saya adalah satu kenyataan ya yang begitu berbau hasutan, fitnah dan sebagainya. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat semua. Untuk yang pertamanya adalah berkaitan dengan MB Lato-Lato Sanusi. Karaoke PAS oke, tapi Kelantan haramkan perniagaan karaoke. Jadi itu antara yang berlaku kepada kerajaan PAS di Kelantan. Jadi seorang ahli parlimen, yaitu ahli parlimen Kepung Lim Lik Eng, mengkritik Dewan Ulama PAS kerana memberi lampu hijau kepada Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad Noor terlibat dalam aktiviti karaoke. Menurutnya lagi, kenyataan pemimpin Dewan Ulama PAS bahwa Ahmad Yahya baru-baru ini memperlihatkan sikap pilih kasih yang jelas dalam parti tersebut. Walaupun Ahmad Yahya mendakwa karaoke dibenar menurut hukuman Islam, tapi negeri Kelantan yang diperintah oleh PAS telah melarang semua perniagaan karaoke. Jadi sikap tidak istiqamah ini menimbulkan persoalan yang jelas. Mengapa pemimpin PAS seperti Sanusi boleh menikmati karaoke, ya, tetapi orang biasa di Kelantan tidak boleh, soalnya lagi. Jadi ini satu persoalan yang menarik sahabat semua. Dan seperti yang saya katakan, inilah ya politik hipokrit daripada parti PAS. Kata Lim lagi bahwa ia hipokrit yang terang-terangan. Itu kata Lim ya, bukan kenyataan beliau hari ini ya. Ahmad semalam menyatakan dia sudah lama berkawan dengan Sanusi dan mengakui tiada unsur dosa dalam perbuatan Sanusi. Jadi Lim berkata PAS sering bercakap tentang menegakkan nilai agama yang ketat, tapi apabila melibatkan pemimpin mereka sendiri, peraturan tersebut kelihatan lebih longgar. Di satu pihak, pemimpin PAS mempertahankan karaoke selagi ia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tapi di pihak lain mereka mengenakan larangan penuh terhadap aktiviti yang sama untuk orang awam di Kelantan. Ini bukan hanya mengenai karaoke yang mencerminkan isu berat sebelah yang lebih mendalam dalam PAS. Parti ini cepat mengenakan sekatan ke atas rakyat biasa, tetapi membenarkan pemimpinnya bertindak di luar batasan itu. Jika PAS mau dilihat sebagai parti yang berwibawa dan mengekalkan keyakinan rakyat, mereka perlu berhenti menyampaikan satu perkara tapi pada masa yang sama berbuat lain, katanya. Sebuah parti tidak boleh diambil serius jika ia terus mengenakan peraturan kepada orang lain yang sendiri tidak mahu dipatuhi, kata Lim lagi. Isu ini timbul semasa muktamar PAS apabila wakil PAS Perlis Muhammad Saifizi Saidon mengkritik kepimpinan parti PAS kerana didakwa gagal memantau kualiti pemimpin dan juga menteri besar di negeri yang dipimpin oleh parti tersebut. Katanya moral dan asas kepimpinan Islam diabaikan berbanding masa lalu ketika PAS lebih tegas dalam mengawal disiplin kepimpinan mereka, termasuklah penglibatan dalam aktiviti karaoke. Menurut perwakilan itu, PAS dahulu tegas dalam menguatkuasakan disiplin seperti bekas ahli parlimen Parit Buntar, ya, Hasim Gera yang digantung keahlian parti pada 1972 karena terlibat bersama-sama pemimpin BN ikut berjoget lambak satu majlis di lobi parlimen. Namun pada hari ini PAS semakin jauh daripada asas tersebut, katanya. Jadi terdapat pemimpin yang berkaraoke dipertahankan oleh ulama PAS. Lebih menyedihkan lagi, ada pemimpin yang bersalam dengan wanita tidak dikenakan tindakan bukan sekali tetapi berkali-kali, kata wakil PAS daripada negeri Perlis itu. Jadi ini antara kenyataan ya, seorang daripada ahli parlimen kerajaan dan seorang lagi pemimpin daripada PAS itu sendiri yang mengkritik ya, seolah-olah semuanya diperbolehkan hanya kerana mereka ini memegang jawatan sebagai menteri besar lah, sebagai ahli parlimen lah, ya, haram bagi orang lain, halal bagi mereka, sahabat-sahabat semua. Inilah menunjukkan bagaimana hipokritnya parti PAS ini. Ya, kalau mereka semua boleh, orang lain tak boleh. Seperti mana kenyataan terkini daripada Hadi, ya, apabila beliau dikecam oleh rakyat Malaysia apabila mendakwa, katanya Madani macam munafik di Madani era awal Islam. Itu antara kenyataan daripada
Hadi Awang. Jadi bagi saya sahabat semua, seperti yang selalu saya katakan, Hadi ini otaknya masih terpuruk pada era sebelum kemerdekaan. Ya, sebab apabila beliau berkata otaknya ini sentiasa berada pada era itu, ya katanya belum merdeka, hanya mereka jadi kerajaan baru merdeka. Inilah otak yang masih terpuruk pada zaman ya Jaliliyah mungkin, zaman kegelapan mungkin, karena itu otaknya masih gelap, ya mungkin karena pemikirannya itu masih kurang waras dan sebagainya. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan pandangan rakyat sehingga mengecam kenyataan terkini ya daripada Presiden Lebay PAS ini, yaitu pemuda amanah mengutuk kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mendakwa pentadbiran kerajaan perpaduan seperti meneruskan agenda sebagaimana golongan munafik pada zaman awal Islam di Madinah. Ya, pemuda amanah mengecam sekeras-kerasnya tindakan Abdul Hadi karena mengeluarkan ucapan yang berbentuk hasutan yang boleh menyebabkan tragedi Mamali berulang seperti mana amanat Hadi Awang di Bengal Pradong, kata setiausaha Syed Muhammad Shah. Pemuda amanah juga menyeru saya pemuda parti-parti politik dalam kerajaan Madani untuk membuat laporan polis berhubung dakwaan Abdul Hadi itu. Jadi munafik merujuk kepada seorang yang secara terbuka menunjukkan dia seorang Muslim, ya, tetapi dalam hati menolak Islam atau bertindak bertentangan dengan agama atau ketika berada di dalam kalangan musuh. Dan katanya lagi, saya juga mendakwa bahwa Hadi ya semasa Muktamar PAS ke-70 di Kompleks Al-Makmur, Kerdau, Temerloh, ucapannya penuh dengan kebencian dan dendam serta ekstrim untuk seorang yang digambarkan sebagai seorang ulama dan tokoh Islam. Pemuda amanah menyeru semua kepimpinan pemuda perpaduan untuk mengambil tindakan dengan melaporkan kepada pihak polis atas ucapan yang dibuat oleh Hadi Awang itu. Inilah ruang yang ada di dalam berpolitik. Katanya kita masih mempunyai badan penguasa yang boleh menyiasat dan melaksanakan tindakan undang-undang, kata Sahir. Pemimpin pemuda amanah itu berkata, tuduhan ekstrim Hadi menggunakan istilah yang salah tidak berbeza dengan tindakan kumpulan militan IS dan kumpulan supremasi kulit putih Amerika, Ku Klux Klan, katanya. Bukan sekali ucapan Hadi yang mengandungi unsur sedemikian. Jika medan Muktamar PAS telah dijadikan medan melempar tuduhan munafik dan menuduh ada usaha mengubah agama Allah, hakikatnya Muktamar PAS tidak lebih daripada perhimpunan yang kosong idea dan matlamat, kata Sahir lagi. Jadi pada 19 November 1985 menyaksikan pertempuran penduduk kampung di Baling yang dipimpin pendakwa dan pemimpin PAS Allahyarham Ibrahim Mahmud atau lebih dikenal sebagai Ibrahim Libya dengan pasukan keselamatan. Tragedi yang mengakibatkan 14 penduduk kampung termasuk Ibrahim dan 4 anggota keselamatan terkorban itu ketika Dr. Mahathir Mohamad ya menjadi Perdana Menteri. PAS mempersalahkan Mahathir berhubung apa yang berlaku manakala bekas Perdana Menteri itu pula mendakwa ia sebenarnya kesalahan Hadi yang didakwa meniupkan keganasan melalui amanat Hadi 1981. PAS mendakwa operasi Angkara dilancarkan pihak keselamatan itu bermotifkan politik bagi membendung pengaruh Ibrahim yang luas dalam pengikut PAS. Anggota PAS yang terkorban juga dianggap side oleh PAS. Tapi hari ini sahabat semua, ya, Abdul Hadi dengan Mahathir sekarang ini bercium tangan, berpeluk, bertiduran bersama. Ya, apabila Mahathir ini dilantik sebagai penasihat di negeri-negeri yang dipimpin oleh Parti PAS, Parti Islam se-Malaysia, sahabat-sahabat semua. Dan hari ini, hari demi hari juga kita mendengar kenyataan-kenyataan seperti mana yang dikatakan oleh pemimpin pemuda dari Amanah, bahwa kenyataan yang berbau hasutan, menyamai kebencian ini yang dibuat oleh Hadi ini, ya boleh dianggap sebagai satu yang amat-amat merisaukan kita. Ya, kita tidak mau tragedi Mamali ini berulang kembali dengan hasutan, dengan ajaran yang sesat. Ya, jadi benarlah kata Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Dan karena itu juga lah rakyat Borneo, Sabah Sarawak menolak PAS karena ajaran yang ekstrim menggunakan agama dan bangsa untuk tujuan politik semata-mata. Jadi Sabah tidak perlukan politik ekstrim, politik penunggangan agama seperti PAS ini. Jadi kalau adanya pilihan raya di Sabah nanti, mungkin tahun depan kita akan habis-habisan ya untuk menolak parti PAS ini. Jadi itu suara kita sebagai rakyat Sabah. Jadi apa pandangan Anda Sabah semua? Adakah Anda seirama dengan pandangan saya ini? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera.
Sekian je daripada Alright Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.